Okey. 9.5 penyah tinjaan. Okay. Jadi tajuk ni tajuk yang pendek saja, kecil saja. Okay. Iaitu proses yang berlaku, proses penyah tinjaan yang lanjutan proses lah daripada proses yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, apa dia proses yang kita dah belajar sebelum ni? Ingat lagi? Penyerapan. Penyerapan. Penyerapan, sebelum penyerapan kita ada pencernaan. So pencernaan, penyerapan dah berlaku. Penyerapan last kali berlaku dekat bahagian mana? Bahagian mana penyerapan berlaku? Usus kecil. Usus kecil ataupun ileum, betul. Dua-dua tu jawapan yang betul. Dan bahagian usus kecil yang akhir sekali tu iaitu ileum adalah tempat penyerapan berlaku. Okay, dan ileum tu panjang. Jadi di sepanjang-panjang ileum tu lah. Dan seterusnya proses daripada ileum tu, nutrien tu akan diseraplah ke dalam usus kecil kan. Nutrien maksudnya yang benda yang nutrien bahan yang kita nak guna. Okey. Dan selebihnya tu tak maksudnya bahan-bahan yang tak boleh diserap. Okey, sisa-sisa yang kita tak dapat serap masuk dalam usus kecil, dia akan terus lalu usus besar lah kan. Laluan dia yang seterusnya ialah usus besar. Okey, so untuk hari ni kita nak belajar part usus besar ni, menerangkan fungsi usus besar, iaitu dalam fungsi usus besar ni berlaku penyerapan air dan juga vitamin. So air yang kita minum ataupun air daripada makanan-makanan kita, buah-buahan semua tu, dia bukannya diserap dekat dalam mulut ke, dekat dalam esophagus ke, perut ke. Tempat penyerapan air berlaku di dalam usus besar. Okey, yang part lain tu dia dapat air daripada aliran darah lah, yang daripada usus besar tu dia pergi ke seluruh badan melalui aliran darah kan. Jadi penyerapan air berlaku dan juga vitamin di usus besar, dan pembentukan tinja juga berlaku di usus besar. Okey. So fungsi usus besar. Okey. Yang pertama, usus besar ni bahagian-bahagian dia. Bahagian-bahagian usus besar adalah sikum, kolon, ni boleh lengkapkan bioskop anda, rektum dan juga dubur. Dubur ataupun anus, tempat keluar najis tu. Okay, so bahagian usus besar ni pun ada, dia panjang juga tapi tak sepanjang usus kecil lah. Jadi dia ada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah sikum. Kemudian kita ada bahagian kedua iaitu kolon. Bahagian ketiga ialah rektum. Dan keempat ialah dubur. So fungsi utama, cikgu nak tunjuk gambar tapi gambar awak tengok kat bioskop pun boleh. Sikum, kolon, rektum dan dubur. Kemudian fungsi utama usus besar ni ialah untuk penyerapan air dan vitamin. Okey. Iaitu menyerap air, vitamin, garam mineral dan mengawal keseimbangan cecair badan. Sama ada kandungan air dalam badan kita banyak ataupun sedikit tu. Okey, dan juga berlaku pembentukan tinja. Okey. Bahan-bahan yang tidak tercerna ni, bahan-bahan yang tidak tercerna, salah. Ni dia. Okay, ni dia gambar rajah untuk kita punya usus besar.
Okay, terdiri daripada cecum, colon, rectum dan juga rectum dan juga hujung ni ialah anus. So bahagian pertama ialah bahagian cecum. Okay, bahagian cecum ni ialah tempat di mana bahan makanan yang tidak tercerna. Apa dia contoh bahan makanan yang tidak tercerna? Serat. Serat. Okay, so bahan makanan yang tidak tercerna awak tulislah dekat dalam buku awak tu, catatannya ialah serat disalurkan dari usus kecil ke cecum, kemudian ke dalam kolon. Okay, so serat-serat yang kita makan daripada sumber buah-buahan tu, okay, dia tak ada, sebab serat ni terdiri daripada selulosa kan, dinding-dinding sel tumbuhan tu dia punya bahan dia ialah selulosa, dan selulosa ni perlu dicernakan oleh selulase sebenarnya, tapi badan kita tak produce selulase ni, jadi serat-serat tu tak boleh dicernakan. Jadi serat-serat ni akan menjadi bahan yang kita tak boleh cerna. Kemudian daripada cecum dia masuk ke dalam kolon. Sampai dekat kolon, bahan-bahan tidak tercerna dia terdiri daripada campuran air, bahan makanan yang tidak tercerna dan juga serat akan bergerak melalui kolon secara peristalsis. Pergerakan dalam salur elementary tu memang berlaku secara peristalsis pun kan, kita dah belajar. Okay. So di kolon ni adalah tempat di mana habitat untuk mikroorganisma yang berfaedah seperti E. coli, Escherichia coli menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K untuk sistem penghadaman kita. So memang ada bakteria-bakteria yang baik, mikroorganisma yang berfaedah hidup dekat dalam kolon, dalam perut kita. Bukan perut lah, perut tu kita sebut perut, tapi sebenarnya dekat dalam kolon, dalam usus besar yang hasilkan vitamin. Dalam kolon, air, garam hempedu dan garam mineral akan diserap semula daripada sisa makanan dan akan menghasilkan tinja, iaitu sisa separa pepejal. Maksud diserap semula ni, maksudnya diserap semula ialah kalau kita ada usus besar tu, usus besar tu air akan masuk ke dinding-dinding usus besar tu. Dia ada kapilari darah, dia masuk kat dalam tu. Di sepanjang usus besar. So air akan diserap daripada makanan di sepanjang usus besar. So maksudnya kandungan dalam usus besar makin lama akan makin kehilangan air. Boleh faham? Boleh faham tak? Cikgu boleh ulang balik tak yang serat air tu? Dia macam ni. So ini ialah usus besar. Dalam usus besar tu adalah ruang-ruang dia kan. So ada ruang lah kat dalam usus besar ni untuk makanan tu lalu. Ada lumen dia lah. So bila makanan atau bukan makanan dah lah sekarang ni kita sebut sebagai bahan tidak tercerna. Bahan yang tidak tercerna daripada usus kecil, sifat dia dia basah lah, dia lembab ataupun dia berair lah kan. Separa pepejal. Bahan tu adalah dalam bentuk separa pepejal. So semasa dia melalui kolon,
bahan yang tidak tercerna ni dia melalui kolon. Okey, di sepanjang kolon tu akan berlaku penyerapan air daripada makan bahan tak tercerna atau sisa makanan kita tu ke dalam dinding usus besar ni. Dia lalu je masuk. Air tu diserap. Air diserap semula ke usus besar. Semasa makanan kita lalu dalam usus besar tu. Di sepanjang ni lah. So air tu akan diserap semula macam tu. Okay, boleh faham? Boleh sih. Okay. So apa jadi pada bahan ataupun kandungan dalam kolon kita ni? Okay, mana tadi tinja ni? Okay, so di dalam kolon ni air dan garam hempedu, garam hempedu, garam mineral akan diserap semula daripada sisa makanan dan akan menghasilkan tinja. So bila apa yang berlaku ialah kandungan sisa makanan ni lama-lama akan menjadi tinja, najis lah. Okay. Dan tinja yang sifat dia ialah separa pepejal. Okay, tinja ni mengandungi makanan yang tidak tercerna. Okay, cuba besarkan sikit, aku ada yang tak nampak. Bahan perkumuhan iaitu pigmen hempedu, sel mati dan bahan toksik yang perlu disingkirkan daripada badan. Itulah dia kandungan dalam tinja kita. Okay. Bahan perkumuhan, pigmen hempedu ni dia memberi rasa memberi warna kepada najis. Okey, bahan perkumuhan ataupun pigmen hempedu ni datang daripada jus hempedu yang warna dia hijau tu, kehitaman tu kan. So dia memberi warna kepada najis lah. Okey, kemudian ada sel-sel mati dalam kita punya usus kita. Ada bahan toksik daripada sisa-sisa makanan kita. Tu semua tu akan disingkirkan daripada badan. Okey. Dinding kolon pula akan merimbiskan mukus, yang akan melekatkan tinja dan melicinkan pergerakan tinja, dan tinja ni akan berada di kolon selama 12 hingga 24 jam sebelum memasuki rektum. Okey. So rektum ialah bahagian yang ketiga. Okey. So itu ialah untuk kolon. Kemudian daripada kolon dia pergi kepada bahagian ketiga ni, rektum. Okay, rektum ialah tempat di mana tinja disimpan sementara waktu sebelum dikeluarkan. Tinja akan terkumpul menyebabkan tekanan dalam rektum meningkat. Jadi apabila kita makan, kita dah makan banyak kan, semakin banyak semakin banyak tinja ni berkumpul. So rektum kita akan macam penuh lah, meregang lah kan. Dia ada otot dekat situ. Okey, otot rektum ni akan mengecut apabila rektum tu dah penuh. Dan itu menyebabkan berlaku rasa keinginan untuk menyingkirkan tinja. Awak pun mulalah rasa nak pergi toilet. Okey, so dinding otot rektum ni akan mengecut untuk mengeluarkan tinja melalui dubur dalam proses melalui peristalsis juga. Okey, dan proses penyingkiran tinja kita namakan sebagai penyah tinjaan. Okey. So itu untuk proses penyah tinjaan. Okay, so kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Bab 9. Cikgu nak tanya. Usus besar ni panjang ke? Panjang lah juga, tapi compare dengan usus kecil, panjang lagi usus kecil.
Okay, cikgu. Okay. So, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kalau ikut yang silibus lama, ada banyak contoh. Dia ajar dekat muka surat belakang. Okay, belum masuk lagi lah, nanti kita kaitkan dengan penyakit dia untuk penyatinjaan ni. Okay, so sekarang ni kita follow je 9.6 gizi seimbang. Ini standard pembelajarannya yang kita nak kena tahu apa yang nak kena belajar. Okey, ada perkataan mengeksperimen ni sepatutnya kita jalankan eksperimen. Tapi disebabkan situasi kita ni, eksperimen tu terpaksa sama ada kita tangguhkan lah. Okey, so kalau form 5 target cikgu nak habiskan silibus dalam masa kita kat rumah, form 5. Awak memang tak boleh lah sebab banyak lagi. So target kita untuk awak mungkin kita habiskan ni, tapi nanti balik baru buat eksperimen. Tapi ada juga sebenarnya cikgu nak minta awak sediakan dulu proposal ataupun kita cuba dulu kira ataupun kita tengok kejap lagi contoh eksperimen. Okey, paling-paling pun maksudnya nanti kita dah belajar lah. Okey. So paling kalau tak pernah buat pun kan. Okey. So mengeksperimen untuk mengkaji kandungan nilai tenaga. Yang kedua, mengeksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah atau jus sayuran. Mewajarkan pengubahsuaian diet bagi individu yang mengalami diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular dan kanser. Sebenarnya kita dah buat berapa eksperimen, ada ke kita buat eksperimen, ingat tak? Ada tak? Rasa macam tak ada lagi cikgu. Tak sempat langsung kan? Yelah sebab awal-awal hari tu cikgu ramai cikgu yang keluar untuk maki SPM kan. Kita tak sempat satu eksperimen lagi pun. Okey. So kita tengok yang ini. Okey. Dalam tajuk ni, tajuk gizi seimbang. Kat tajuk dia tadi ialah gizi seimbang dulu. Okay. So dalam tajuk gizi seimbang, pemakanan seimbang, kita selalu kaitkan dengan macam dia adalah satu kita punya lifestyle lah pemakanan kita ni. Pemakanan kita sekarang contohnya dalam keadaan sekarang ni, okay, cukup tak nutrien yang awak dapat semasa kita dekat rumah ni. Okey, kalau dekat sekolah, dekat asrama mungkin awak rasa makanan tu tak cukup, awak rasa sikit sebab duduk asrama makanan macam kena catu kan. Melainkan kita tambah lagi dekat dalam loker-loker awak. Okey. So kalau kat asrama sebenarnya menu dia tu cuba disediakan, patutnya lah kan, cuba disediakan dalam supaya menepatilah macam gizi seimbang ni. Okey. So apa maksud gizi seimbang ni? Iaitu diet yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan dalam kadar yang betul dengan kuantiti yang seimbang dan juga ikut keperluan badan orang tu, mengikut keperluan badan seseorang individu. Okay, so kalau kita punya diet seimbang, gizi seimbang ni tak sama antara lelaki dengan perempuan, antara kita dengan makta, antara kita dengan baby, adik yang masih baby. So setiap individu tu dia ada dia punya diet yang seimbang, yang tersendirilah. Okey, maksudnya tapi secara umumnya kesemua walaupun individu tu berbeza, kita kata diet dia berbeza, tapi semua pun kena ambil ni kesemua 7 kelas makanan tu. Okay, 7 kelas makanan tu, tapi mesti dalam kadar yang betul lah. Mungkin baby ambil
ambil kelas makanan tertentu yang lebih tinggi, bukan ambil karbohidrat ke macam tu. Okey. So itu ialah gizi seimbang. Dan selain daripada tu, dalam kita menentukan gizi seimbang kita ni, kita juga akan tengok nilai tenaga. Okey, apa dia nilai tenaga ni? Siapa tahu? Kat mana nak tengok nilai tenaga? Kalori. Kalori. Awak pernah awak selalu dikaitkan dengan kalori. Kalau beli makanan, kan, beli makanan, apalah kita tak keluarkan contoh ni. Nilai tenaga. Sekejap ya, kalau kita try tengok. Apa yang cikgu nak buat ni? Sekejap. Kita tengok food label lah, kan. Label makanan. Lupa nak masukkan gambar label makanan. Ni. Contoh label makanan, roti gardenia. Tak nampak lah pula. Sekejap. Tak berapa jelas, tapi ni kat belakang ni lah. Kat belakang ni setiap bungkusan makanan tu ada label makanan. Salah selalunya kita akan tengok dia punya nilai tenaga. Nilai tenaga yang dibekalkan, contohnya kat sini kalau per 100 gram roti ni ada 252 kilokalori. Okey. Setiap hidangan, contohnya 2 keping. 2 keping tu maksudnya tak sampai ke 100 gram lah. Dia ada 151 kilokalori. Nilai tenaga diukur dalam unit kalori ataupun kilojoule per gram. Kilojoule per gram. So, nampak tak? Ini ialah tenaga. Kemudian kita ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium. Ini adalah kelas-kelas makanan yang terdapat dalam roti tu. Roti tu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Okey. So, kalau kita orang yang mungkin dia concern dengan dia punya pengambilan kalori dia setiap hari, dia akan tengok label belakang ni. Okey. So, nilai tenaga ni ialah kalori tadilah, iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan tu dioksidakan dengan lengkap. Macam tadi maksudnya ada 151, maksudnya 151 tenaga akan dibebaskan apabila 1 gram makanan. Tadi per 100 gram kan, macam tu. Tapi ini apabila 1 gram makanan tu dioksidakan dengan lengkap pada tekanan 1 atmosfera. Okey, so macam mana tenaga dibebaskan? Proses pengoksidaan makanan ni berlaku dekat mana? Ni semua berlaku dekat, kan kita kata kita makan ada menghasilkan glukosa tu dioksidakan. Tu salah satu contohnya lah pengoksidaan glukosa tu dalam mitokondria, kan. Okey. So nilai tenaga dalam makanan diukur dalam bentuk tenaga haba dalam unit kilojoule per gram. Okey. Ataupun dalam kalori, iaitu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Ada tak kat sini? Ni. Okay, unit lain bagi tenaga ialah kalori, di mana 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule.
iaitu kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air. Allah, typo. Okay, 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Okay, awak ambil dulu benda ni. Okay. Nanti kita tengok dia punya contoh. Okay, kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan 1 gram air. Mana pula datang gram air ni? Okay. Sebanyak 1 darjah Celsius. Nak naikkan suhu 1 darjah Celsius pada 1 gram air pada tekanan 1 atmosfera bersamaan dengan 1 kalori, iaitu 4.2 joule. Okay. So ada eksperimen dia yang awak boleh nampak benda ni. Kejap lagi cikgu tunjuk. Okay, dan nilai tenaga dikira menggunakan formula. Okay, formula ni kena ingat. Selalu keluar sebagai soalan objektif. Struktur. Okay, jadi nak kira tu kena tahulah. Iaitu nilai tenaga bersamaan dengan 4.2 joule per gram. Okay, nilai tenaga sama dengan 4.2. Okay, ni unit dia. Joule per gram per degree Celsius. Tapi yang senang untuk kiraan 4.2. Darab jisim air dalam gram. Darab kenaikan suhu. Bahagi dengan jisim makanan. Darab 1000 kat bawah tu. So, itu untuk cari nilai tenaga. Carikan nilai tenaga bagi makanan. Dan kalau compare antara kelas makanan lemak dengan karbohidrat, okay, lemak ni dia membekalkan tenaga 2 kali lebih banyak berbanding tenaga daripada protein dan karbohidrat. 1 gram lemak membekalkan tenaga 2 kali ganda berbanding 1 gram protein dan karbohidrat, macam tu. Okey. So ada soalan? Cikgu. Okey. Untuk nilai tenaga kat bioscore tu macam mana cikgu nak isi? Nilai tenaga kat bioscore nombor berapa? Nombor 2. Nilai tenaga ialah Okey, yang ni macam mana tadi? Kat ni? Ni. Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap pada tekanan 1 atmosfera. Kalau ikut buku dia tulis nilai tenaga ialah kuantiti tenaga haba. Betul? Boleh? Yang dibebaskan oleh 1 gram makanan untuk ada tulis MSA. Cak dekat mana buku apa ya? Buku teks? Muka surat 160. Bioscore. Bukan buku teks. Bioscore. Nombor? MSA tu menaikkan suhu air kan cikgu? Berapa tu? Nombor 2 cikgu. Nombor 2. Oh, agaknya lain kot buku awak dengan cikgu ni. Macam mana? Cikgu punya buku lain je. Nombor 1 tentang gizi seimbang kan? Nombor 2? Nilai tenaga ialah kuantiti tenaga apa? Cikgu punya buku nilai tenaga ialah lepas tu garis panjang kosong sampailah
Ada 2 baris kat situ, garis panjang kosong, lepas tu pada tekanan 1 atmosfera kat hujung, macam tu. Sama tak? Tak sama. Okay. So apa ayat awak? Ayat dalam buku. Nilai tenaga ialah Kuantiti tenaga haba yang Check dibebaskan if okey. Memang okey, boleh kuantiti tenaga haba betul sebab yang ini pun jumlah tenaga yang dibebaskan ni ialah tenaga haba. Jadi betul lah, boleh ikut buku skor tu sama je. Ada masalah dekat mana? Yang menaikkan suhu air ada perkataan tu. Menaikkan suhu suhu air ada key apa? Mana ada key? Tak ada. Okey. So menaikkan suhu air. Alright. Ada masalah lagi? Tak ada. Okey. Ni lah kod. Kuantiti tenaga sebanyak haba. berapa? Sebanyak suhu 1 darjah Celsius. Sebanyak Sebanyak 1 gram. betul? Boleh sebanyak 1 gram. Menaikkan suhu air kan? Suhu air tu dinaikkan sebanyak 1 darjah Celsius. Menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Boleh tak masukkan? Boleh. Boleh. Okay. So maksudnya 1 gram air tu, banyak mana 1 gram air ni, kita nak naikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius je. 1 darjah Celsius je kita nak naikkan. Itu ialah bersamaan dengan 1 kalori. Okay, yang lain-lain harap-harap sama. Ada lagi tak? Nombor 3 cerita pasal apa? Nilai tenaga juga. 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okay, samalah dengan buku cikgu. Sebenarnya nota bio. Maksudnya tenaga haba yang menaikkan 1 darjah Celsius air tu terbebas apabila makanan dioksidakan lah. Oh, kita tak ukur karbon dioksida. Bukan. Maksudnya apabila makanan dioksidakan, dia bebaskan tenaga. Maksudnya, okey nanti. Maksudnya kita akan buat eksperimen tu ataupun untuk buktikan benda ni, ataupun kalau tak maksudnya apabila kita makan, kita hasilkan tenaga daripada pengoksidaan makanan. So pengoksidaan tu menghasilkan tenaga haba. Okay, so haba tu yang naikkan suhu air sebanyak 1 gram sebanyak 1 darjah Celsius. Boleh? Okay, so maksudnya bila kita makan, kita akan oksidakan makanan, mengoksidakan makanan. Proses ni dia hasilkan haba. Haba kan panas, betul tak? So haba tu dia akan naikkan suhu air, menaikkan 1 gram air. Menaikkan suhu 1 gram air, 1 gram air iaitu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, macam tu. Boleh? Faham tak? Boleh? Ni contoh jadi dalam makmal sepatutnya kita jalankan eksperimen ni, mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Sampel makanan yang kita selalu gunakan ialah kacang tanah selalunya. Kacang tanah ataupun kita akan compare lah, ada beberapa sampel makanan. Sebab apa kita compare? Kita nak cari makan sebiji kacang tanah ni nilai tenaga dia lebih tinggi atau lebih rendah daripada makan sekeping biskut contohnya. Okay,
1 gram kacang tanah. Janganlah compare sebiji dengan sekeping biskut yang besar tu, tak. Dia kena timbang lah kan. So kena timbang, ambil jisim kacang tanah dan ambil jisim biskut tu. Lepas tu kita bahagikan dengan jisim tu untuk dapat nilai 1 gram. Okay. So kita akan compare. Apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi? Jadi cikgu akan sediakan awak sampel makanan. Kemudian hipotesis kita ialah kacang tanah ni mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding kacang gajus. Okay, so kita baru nak buat eksperimen, kita sendiri yang keluarkan hipotesis. Awak rasa dua-dua makanan ni mana yang lebih tinggi nilai tenaga dia? Aku rasa kacang gajus ni besar. Mesti kacang gajus ni lagi banyak nilai tenaga dia banding dengan kacang tanah. So awak nak kata kacang gajus lagi tinggi pun boleh juga. Sebenarnya ayat hipotesis tu tak semestinya macam ni. Boleh kita tukar, kacang gajus nilai tenaga dia lebih tinggi daripada kacang tanah. Tu cara kita buat hipotesis. Okay. So nanti awak buatlah eksperimen tu, awak buktikanlah sama ada kacang tanah tu tinggi ke atau kacang gajus tu tinggi. Kalau ayat awak macam yang dalam buku ni dan awak dapat betul kacang tanah lagi tinggi, awak katalah dekat dalam kesimpulan hipotesis awak diterima. Itulah maksud dia. Okay. Kemudian pemboleh ubah. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang bergerak balas dan yang dimalahkan. Yang ni awak dah belajar semua kan? Pernah belajar kan? Betul tak? Form 1, Form 2, Form 3 sekarang ni kan dah. So sepatutnya awak dah tahu dah apa maksud yang dimanipulasikan. Okay, so ialah pemboleh ubah yang kita ubah-ubah lah dalam kita ni contohnya sampel makanan ni lah. Ada kacang tanah, ada kacang gajus. Okey. Kacang gajus tahu tak? Tahu. Okey. Kemudian yang bergerak balas, okey, kita nak ukur nilai tenaga. Jadi yang bergerak balas tu ialah nilai tenaga sampel makanan, yang dimalahkan ialah jisim air. Okey, ni lah nampak tak ni? 1 gram air. Tadi, mana datang pula 1 gram air? Kenapa nak naikkan suhu 1 gram air? Kan? Kenapa nak naikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius? So sebenarnya dalam eksperimen ni, kita akan letak air dalam tabung didih ni. Air yang kita letak ialah 20 mililiter. Kita ukur 20 mililiter kat sini. Kenapa 25 mililiter bukan 20 gram? Sebenarnya kita akan buat andaian lah 1 gram 1 mililiter sama dengan 1 gram air. So 20 mililiter sama dengan 20 gram air tu. Okay? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, so bahan-bahan yang kita gunakan ialah air suling dalam tabung didih ni, sampel makanan tadi, okay, kapas dengan plastisin. Kapas dekat mana? Kapas dekat atas ni. Kita letak tutup. Kita tutup tabung didih ni dan juga kita hole termometer dekat tengah-tengah ni, kita sumbatkan dengan kapas supaya termometer tu tidak jatuh ke dasar ni. Sebab fungsi termometer ni dia nak sukat suhu air. Kalau kita letak termometer ni dekat bawah, sebenarnya dia akan ambil suhu pembakaran dekat bawah ni, panas kan. So tak tepat bacaan dia. Okay. So kita ada plastisin. Okay, plastisin dekat mana? Plastisin dekat bawah ni untuk kita cucukkan jarum, bagi jarum tu tegak. Jadi bila fungsi jarum ni pula apa? Fungsi jarum ni untuk kita cucukkan sampel makanan. Cikgu nampak macam udang rupanya kacang gajus terbakar. Ini. Kacang gajus, ini api-api dia kat tepi tu kan. So dah tukar nak gambar macam udang pula. Okey, so itu ialah susunan bahan dia. Okey, radas dia ialah kaki retort untuk apitkan set ni.
termometer untuk ambil suhu air. Sebab kita nak ukur kenaikan suhu kan untuk 1 gram air. Ni untuk 20 gram. Okay, kita ada tabung didih, ada jarum panjang kat bawah ni untuk cucuk sampel makanan. Okay, penimbang elektronik tak ada dalam gambar. Tapi sebenarnya sampel makanan ni kita kena timbang dulu. Timbang sebelum kita bakar ni. Ni pembakaran Kita ada penghadang, besi penghadang ni warna kelabu kat tepi ni kita tegakkan supaya haba yang kat dalam ni dia tak terbebas keluar. Okay, sebab kita nak haba ni panaskan air tu. So kalau haba terbebas daripada pembakaran makanan ni, pengoksidaan makanan lah. So pembakaran makanan berlaku, haba terbebas keluar, maksudnya ada ralat lah kat situ. Okay. Dan silinder penyukat untuk ukur air dan juga penunu bansen untuk kita ambil, kita buat pembakaran. Okay, so prosedur ni nanti cikgu nak awak buat dalam kertas A4. Okay, awak salin ni dulu. Salin tajuk mengkaji nilai tenaga sampai tak masalah, hipotesis, pemboleh ubah, bahan radas untuk jadikan sebagai laporan amali. Okay, kalau sempat memang kita akan buat dekat nanti dekat sekolah. Tapi kita tak tahu keadaan kita macam mana sekarang ni dengan musim-musim percutian pula kan. Kes tak tahu, mungkin naik mungkin turun. So kita buat je yang secara teori. Awak salin ni dalam kertas A4 dulu. Lukis gambar ni. Okay, bawah radas tu lukislah gambar ni. Lepas tu salin prosedur ni pula. Okay, salin prosedur sampailah nombor 13. Yang ini keputusan ni sebenarnya nanti cikgu ajar awak kira macam mana. Okay, keputusan ni kena tunggu eksperimen sebenarnya, tapi cikgu ada niat nak ajar dulu. Okay, nak ajar cara kira tu dulu sebab yang itu yang penting untuk awak exam. Okay, so yang untuk laporan tu buat macam tu. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok. Kita cuba tengok. Ramai tak ada ya? Tadi cikgu ada share video kan? Ni. Boleh nampak video tak? Ataupun awak boleh tengok kat handphone sendirilah. Tapi ada mungkin video je keluar tapi buat apa? Music dia tak keluar. Keluar music tak? Tak. Hai, cikgu kena juga buat sesuatu nanti. Okay. Ni teks biologi kita. Okey, ni bahan-bahan dia. Plastisin, air suling, kacang tanah, kapas, ni kacang gajus. Ni kacang tanah. Bahan ini ialah apa tadi? Mesin penimbang tu, penimbang elektronik lah kena pakai. Lepas tu ni tabung didih, termometer dan jarum. Jarum panjang. Bunsen. Kaki retort ni penghadang. Penghadang dia bukan plastik, bukan besi kot. Okay, so step pertama kita timbang dulu kacang. Berat kacang tu 0.15 gram macam ni. Kita catatkan jisim kacang. Okay, ni masukkan air 20 mililiter kat dalam tabung. Ni dia sukat dulu guna silinder penyukat. Kita nak 20 ml. Mililiter air. Baru masuk tabung didih. Apitkan tabung didih kat kaki retort. Masukkan termometer, tetapkan dengan kapas. So dia sumbat kapas dekat atas ni antara termometer dengan tabung didih. Okay.
So kita tak nak berbuli termometer ni sampai, berbuli ialah hujung ni yang besi termometer tu kan, sampai kat dasar tabung didih tu. Itu jadikan sebagai satu langkah berjaga-jaga. Ni kita cucukkan kacang tanah pada hujung jarum macam ni. Okay, kacang tanah dan kacang gajus. Ni satu-satulah. Cucuk dekat plastisine pula, tegakkan dia. Okay. Jadi susunan radas tu macam dalam gambar. Tapi yang ni tak terbakar lagi. Yang ni belum bakar lagi ni. Sebenarnya kita kena angkat jarum ataupun plastisine yang ada kacang tanah tu, kita kena letakkan dekat bunsen supaya untuk kita bakar kacang tanah tu. Okay, kita bakar tapi bukan sampai kacang tanah tu terbakar secara ni lah. Kita nak sampai kacang tanah tu menyala, keluarkan api sendiri. Lepas tu kita transfer dia dekat bawah air. So memang akan hitam lah. Okay, kulit dia baru terbakar, dalam-dalam dia belum lagi tu. Okay, letak bawah air, sambil tu kita kacau air tu dengan termometer perlahan-lahan. Lupa, patutnya tadi kita ambil suhu awal air dan suhu akhir sekali. Suhu yang tertinggi. Okay, yang last kali kita nak rekodkan suhu air yang tertinggi, bukannya suhu akhir tau. Suhu awal, suhu akhir tu buat catatan dalam buku Bioscore suhu air yang tertinggi. Okay. Dan eksperimen tadi kita gantikan air dalam tabung didih tu yang dengan air yang lain. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat satu eksperimen, air tu dah panas, kita kena nak buat eksperimen untuk kacang gajus pula. Air tu nanti kalau kita panaskan lagi, dia akan mencecah ke 100 darjah, 100 degree, dan menyebabkan air tu mendidih-didih pula. So kita tak nak tu berlaku. Jadi dia tak naik dah suhu air ni kan. Jadi kita tukarkan air yang baru, buat pula kacang gajus ni. Cucuk pula kacang gajus dan rekodkan keputusan dalam jadual. Okay, ni formula yang tadi. Okay, so suhu akhir 90, suhu awal 28. Jadi yang tu yang kita nak rekodkan dekat dalam dalam ni. Untuk kacang tanah, GC makanan dia tadi kalau tak silap air, tak silap 0.54. Suhu awal dia tadi 20. Betul ke cikgu? Katakanlah yang ini 98. Tak ingat dah. So kenaikan suhunya awak tolak. 98 tolak 20. Okay, so ada dalam 78 darjah. Okay. 72. 78. Okay, nilai tenaga makanan. Okay, yang kat sini ni kita kira lah nilai tenaga makanan. Gunakan formula ni tadi. 4.2 darab jisim air darab kenaikan suhu bahagi jisim makanan per 1000. So 4.2 darab darab jisim air 20 gram. Bukan 20 yang ni tau. 20 ni ialah jisim air. 20 gram darab dengan perubahan suhu yang ni. Yang ini dia masuk dalam formula. Kita nak dapatkan kenaikan suhu dia 78 bahagi dengan 0.54 darab 1000. So awak akan dapat nilai dia. Ada soalan? Tak ada cikgu. Alright, so itu untuk nilai tenaga dalam sampel makanan. Ya.
Okay. So ada lagi satu tajuk iaitu kita nak tengok kandungan vitamin C pula. Menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah. Sebelum tu cikgu nak awak klik kehadiran jap. Okay, so boleh klik ke full kehadiran yang dah bagi nama tu, maksudnya tak masuk kelas lah kan. Okay, nanti cikgu akan tolak lah nama-nama yang 11 orang ni setakat ni. Okay, so untuk yang seterusnya, yang ni awak boleh labelkan dalam buku Bioscore, kita dah bincang tadi. Yang ini ada soalan. Okey, nanti awak cuba lengkapkan uji minda 14 dalam Bioscore. Tapi yang ini cikgu nak kita buat buat aktiviti sikit dekat dalam kelas kita sekarang. So jawab soalan ni kecilkan lah, tak nampak ni. Okay, soalan dia jadual 1 menunjukkan satu keputusan eksperimen untuk menentukan nilai tenaga bagi kacang tanah. Okay, so jisim kacang tanah, jisim air, suhu awal air, suhu akhir air. Muatan haba tentu air ialah 4.2 joule per gram per degree Celsius. Okay, hitung nilai tenaga bagi kacang tanah bagi setiap gram. Okay, so cikgu nak awak scan QR code ni ataupun awak masukkan kod yang tertera ke atas, ada tak? Ni 6. Oh, sekejap. Okey, boleh. 56811 ataupun scankan ni ataupun kalau nak masuk kod kena masuk app classpoint.app class code 56811 ataupun awak scan QR code ni. Okay, so boleh. Okay, ini soalan tadi boleh cuba sekejap. Cikgu tengok siapa yang boleh masuk dulu ya. Nanti cikgu tunjukkan soalan, bagi masa kat awak nak jawab. Warhamni. Habis tu apa dia pula? Wah. Ni bos surat terakhir. Anak buat seorang minta tolong mama, takut dia nak minta tolong Aisyah. Aisyah ada ni. Macam mana? Anu pun. Ni ingat sikit-sikit. Ni apa? Ni. Warfa ni. Lepas tu? Okay, dah 30 orang. Ada lagi nak masuk? 31. Lepas tu warfa ni.
Lepas warfa ni. Wajburni. Warzuqni. Wahdini. Maafini. Wafuani. Warfa. Dah 36 orang. Okay, so boleh cikgu akan start kelas. Cikgu ni. Satu. Ini competition mode So siapa yang cepat jawab, dia punya cepat submit, dia akan naiklah nama dia dekat atas sekali. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu warfa di Baca ni. Warzuqni. lepas nombor 1 tu apa? Tengoklah kat sini. $38, baru 28, 29. Warfani. Warfani. Bateri mama pun 9. Warfani. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'anni. Warfani. Wahdini. Warfani. Warzuqni. Warzuqni. Warfa. Apa ni? Tanah dah bateri dah habis. Atau sikit bateri. Tengoklah sikit lagi. Tidak. Orang hafal lah benda tu. Semua orang. Semua orang. Yelah, solat kena lah hafal. Dah 39. Lalu 38 lagi seorang. Cepat lagi seorang. Saya tu cikgu lagi seorang, tadi saya masuk 2 device tadi. Alright. Okay. So, masa dah cukup. Close submission. Close submission. Okay, close submission. Betul-betul. Ramai yang jawab D Okay. Kita tengok jawapan dia apa. Oh, jawapan dia A. Jawapan dia A. Kita tengok siapa yang cepat menjawab. Lutfia, Tania. Oh, semua perempuan nampaknya. Tadi seorang lelaki. Tak apa, Tania, yang lain-lain pun dia bukan yang penting ni saja kan. Yang penting faham je. Okay. So, Tania yang menjawab. Okay, ramai yang jawab salah kat sini. Apa? Kita tengok macam mana nak kira.
Okey. So kat sini formula dia masih sama. Formula dia awak ada tak belajar dalam kimia MC theta? Fizik. Fizik. Okay, sama dia itu adalah formula yang digunakan kat sini juga MC theta ni. So 4.2 darab jisim air darab kenaikan suhu. So patutnya kita kena kira macam mana. 4.2 ni ialah haba pendam. So dia tak akan lain pula. Warahmani, warhamni, wahdini. 4.2 darab jisim air. Jisim air ni gram. 20 gram. Okay. Darab dengan perubahan suhu kena tolak suhu akhir dengan suhu awal ni. Okay. Tolak dapat 25. Bahagi dengan jisim kacang tanah. Kenapa kita bahagi dengan jisim kacang tanah? Sebab kita nak dapatkan nilai tenaga tu dalam 1 gram makanan yang kita kan tadi kan kita kata naikkan suhu air sebanyak 1 gram. So kita bahagikanlah dengan jisim dia 0.8 tapi nak kena tukarlah darab dengan 1000. 1000 tu dah terlebih kosong. Okey, dapat tak jawapan yang sama dengan cikgu? Dapat. 2.625 kilojoule per gram. Okey. So, ini satu contoh eksperimen yang mungkin boleh keluar dalam awak punya kertas 3 amali sebab satu kos dia rendah. Okey, kalau awak ni nanti bila kita ada kertas 3 kan. Kertas 3 ni masalahnya sebab kita PKP duduk kat rumah ni lah. So kalau tak tahu apa lagi yang akan berlaku lepas ni. Tapi salah satu caranya pada cikgu lah kan. Kalau nak tahu eksperimen mana naik, kena tengoklah eksperimen tu kos dia tinggi ke rendah juga. Okay. So kalau benda banyak, kena pakai benda banyak, benda mahal tu susahlah kita nak mungkin lah kan nak keluarkan. Okay, so apa lagi? Satu tajuk lagi ialah tentang ni boleh buat uji minda 15, jadual menunjukkan jenis makanan. Ada tak dalam buku awak? Ada. Yang ini pula kena faham untuk kita jawab soalan esei. Okay, jenis makanan dan kuantiti makanan yang diambil oleh seorang pelajar perempuan dalam sehari. Kira jumlah tenaga yang diperolehi oleh pelajar tersebut. Okay, contohnya jenis makanan yang diambil ialah nasi putih. Dia ambil 400 gram. Tapi tenaga makanan tu dalam 100 gram ialah 1500 kilojoule. Kilojoule per 100 gram dia ialah 1500. So, Dua-dua kerja dah siap. tenaga yang diperolehi, tenaga yang diperolehi oleh pelajar tersebut, kita ambil 1500 darab 400 bahagi dengan 100 gram ni per 100 kan. So kita kena bahagi dengan 100 yang ni. So kita akan dapat nilai tenaga dia ialah 600 kilojoule. So sama juga dengan lemak ni. Lemak maksudnya dia ambil 40 gram. 40 gram. Tenaga ialah 3000 kilojoule per 100 gram. So
tenaga dalam lemak tu ialah 3000 kilojoule per 100 gram. Macam mana kita nak tahu tenaga yang diperolehi? So kita ambil lah 3000 darab dengan 40 per 100. So bila kita kira kita akan dapat 1200. Okay. So awak dapatkan semua ni. Kalau cikgu setakat yang cikgu dah kira ni kat sini dapat 450. Awak kena belajar kira tau sebab ini biasa keluar untuk esei. So jumlah tenaga yang diperolehi ialah 7666. Okay. Dalam esei awak akan kena terangkan. Terangkan dan kena ada contoh soalan lah nanti. Okay. So itu untuk nilai tenaga dalam makanan. Okay, yang ni kita nak tengok pula. Menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah ataupun jus sayuran. Okay, so kandungan vitamin C dalam buah-buahan dengan sayur-sayuran ni tak sama. Dia berbeza-beza. Ada kandungan rendah, ada kandungan yang tinggi. So kandungan vitamin C, perkataan kandungan ni, okay, dia parameter dia tak berapa tepat lah kan. So yang tepatnya kita gunakan peratus ataupun kepekatan vitamin C. Okay, so kita boleh tengok kandungan tu dari segi peratus. So macam mana nak tahu peratus vitamin C? Ada eksperimen dia pun cikgu dah share dalam grup tu. Nanti pun cikgu nak awak sediakan proposal eksperimen juga. Oh yang ni cikgu tak snap kot. Okay, isi padu proposal eksperimen. So untuk kira peratus vitamin C ni pun sama, boleh keluar sebagai soalan objektif macam tadi, okay, ataupun struktur. So cara nak kira peratus vitamin C, ini formula dia. Okay, formula ni pun kenalah ingat. Okay, iaitu isi padu asid ascorbic 0.1% mil. Okay. Isi padu dia nak isi padu dalam mililiter. Apa dia 0.1% ni? Itu kepekatan asid ascorbic yang kita sediakan. Yang disediakan ataupun yang digunakan dalam formula ni asid ascorbic yang berkepekatan 0.1%. So 0.1% tak masuk dalam awak punya pengiraan formula tu, tak ada. Tapi yang kita nak masukkan ialah nilai bagi isi padu. So isi padu contohnya lah 1 mililiter darab 0.1% bahagi dengan isi padu jus yang kita gunakan. Okey, jus apa yang kita gunakan dalam eksperimen tu. Okey, yang kedua ialah kepekatan vitamin C. Formula dia hampir sama, iaitu isi padu asid ascorbic. Okey. Darab dengan 1.0, cuma yang ni dia terbalik. Ke atas 0.1, bawah ni 1.0 bahagi dengan isi padu jus. Okey. Selain daripada tu, cikgu nak terangkan apa dia asid ascorbic ni. Okey, asid ascorbic ni ialah nama lain bagi vitamin C. Asid ascorbic tu sendiri adalah vitamin C yang disediakan dalam makmal dengan kepekatan 0.1% ni lah. Okay, so vitamin C kan kita tahu rasa dia masam, dia adalah berasid. Sebab tu kita tak boleh ambil dalam kuantiti yang melebihi yang sepatutnya kan. Jadi sebenarnya dia adalah sejenis asid ascorbic. So sebenarnya apa yang kita buat ialah kita sediakan vitamin C yang tulen, yang asid ascorbic ni. Kan, lepas tu kita vitamin C ni sifat dia apa dia asid ascorbic tadi? Sekejap ya, lambat sikit.
Ish. Benda-benda ni menduga kesabaran. Acid ascorbic ni macam mana cikgu nak tulis? Dia tak boleh pula. Okey, tak apalah. Acid ascorbic ialah vitamin C yang disediakan dalam makmal. Awak buat catatan dekat dalam buku awak. Acid ascorbic ialah vitamin C. So kita prepare vitamin C ni, acid ascorbic ni, slow. Tak boleh dah. Okay, kita prepare vitamin C ni untuk kita gunakan dia juga, acid ascorbic ni sebagai bahan yang boleh melunturkan warna larutan DCPIP. Awak tengok dalam buku bioscore awak tu, dia ada sediakan picagari, tube specimen, acid ascorbic, larutan DCPIP. Tak boleh. Ni kita tengok yang ni lah. Yang ni. Benda ni iklan. Ni eksperimen untuk jalankan dekat makmal juga untuk ukur kepekatan vitamin C. Menentukan kandungan vitamin C dalam jus oren dan jus limau. So kalau kat sekolah cikgu bawa lah. Bukan cikgu lah. Makmal akan sediakan jus limau, jus oren, yang selalu kita gunakan jus jambu batu dengan jus nenas, jus apple macam tu. Kadang-kadang benda ni kita buat dalam bulan puasa. Maksudnya mengganggulah kamu-kamu yang dekat dalam makmal tu. Okey. So, eksperimennya macam mana? Adakah jus oren dan jus limau di compare antara dua jus ni mempunyai kuantiti vitamin C yang sama banyak? Nampak tak ni? Okey, ni bahan-bahan yang digunakan. Radas dia. Okey, apa dia radas? Radas dia. Tak nampak. Okey, tak apalah. Kat sini, ni jus, ini limau, ini oren. Berbeza kan? Okey, lepas tu ini ialah larutan acid ascorbic yang disediakan. Yang dalam botol gelap ni, ini ialah DCPIP. Warna dia pun memang warna biru gelap, larutan DCPIP ni. Okay, potong buah oren kepada dua bahagian. Lepas tu kita kena perah. Biasanya kita blend. Tapi blend ni dia ada kesan kepada kandungan vitamin C tu. Okay, ni ialah DCPIP yang cikgu maksudkan tadi. Okay. Warna dia warna biru. Warna ni boleh luntur bila kena vitamin C ataupun acid ascorbic. Okay, dia akan jadi colourless. Larutan ni akan jadi colourless. So kita akan ambil 5 ml. Tengoklah pada ni. Kita punya procedure eksperimen ataupun ni 1 ml. Sikit je sebenarnya 1 ml sebab tengok macam dalam picagari ni banyak sangat. 1 ml sahaja larutan DCPIP yang warna biru ni kita masukkan dalam tube specimen. Okay, ini bukannya tabung didih ataupun tabung uji. Ini dia saiz dia lebih kecil daripada tabung didih. Okay, nama dia ialah tube specimen. Sebab kalau guna tabung uji panjang, tabung uji tu panjang, dia tak jarum picagari ni tak boleh sampai dekat dasar tabung didih tu lah kan, tak sampai. So kita guna yang tube specimen ni lebih pendek. Okay, so masukkan dalam tube specimen.
Sikit je, 1 mil sahaja, 1 mililiter DCPIP dimasukkan ke dalam tube spesimen. Okey, kemudian kita ambil jus oren dalam dalam picagari yang lain. Okey, yang ini kita ambil 5 mil. Okey, apa yang kita nak buat ialah kita titikkan sikit-sikit jus oren tu, setitis demi setitis. Memang betul-betul kena sikit. Sebab kita tak nak tujuan kita tu kita tekan picagari tu banyak terus, maksudnya bacaan dia tak tepat. Banyak mana jus oren yang kita perlu untuk kita lunturkan warna DCPIP tu. So sebenarnya titik sikit pun dia dah berubah warna kalau kandungan vitamin C dalam jus oren tu banyak ataupun tinggi. Okey, jadi kita kena titik sikit sambil tu kita kacau dengan picagari ni perlahan-lahan DCPIP ni. Bila dia luntur nampak dah tak ada warna DCPIP tu, tapi warna dia dah jadi warna oren, air oren tu. Sampailah jadi consider tak berwarna sebab apa? Bukan warna kuning, tapi warna tu warna jus. Okey. Barulah kita masukkan, kita kira lah berapa banyak dia. Okey. So kalau tengok dekat dalam ni, dia ulang pula dengan jus limau, lepas tu dia compare. Okey, dan masukkan dalam formula. Okey. So Sekejap. Okey. So, tadi nak tulis, sekarang dah boleh tulis ke belum? Asid ascorbic. Asid ascorbic ialah vitamin C. Vitamin C yang disediakan dalam makmal. Okey, sebenarnya dalam video tadi dia ada skip satu step. Okey, dia ada skip satu step. Okey. Kalau first tadi dia guna katalah ini ialah tube spesimen letak DCPIP warna biru. Warna biru, kita guna warna biru. DCPIP warna biru kan. Tapi yang jarum dia ni, jarum yang kita masukkan ni picagari ni, dalam ni tadi kita letak jus oren. Okay, jus oren. Lepas tu dia kata ulang untuk jus limau. Okey, jus limau sebenarnya guna DCPIP lain. Okey, maksudnya dalam picagari ni letak jus limau. Tapi sebenarnya yang tak ditunjukkan dalam video ada satu step, iaitu kena tambah lagi satu. Okey. Kena tambah lagi satu spesimen tube juga. DCPIP 1 mililiter. Yang biru ni ialah DCPIP warna biru. Tapi dalam picagari ni kena letak asid ascorbic ni. Asid ascorbic dulu baru buat jus oren dengan jus limau sepatutnya. Okey. So yang asid ascorbic ni mula-mula kita buat,
kita letakkan asid askorbik warna kuning kat dalam ni. So katalah bila kita titikkan 1 titis warna 1 mililiter asid askorbik yang kita dah gunakan. So warna kuning dekat atas ni akan kurang lah kan. Sebab dah masuk dalam ni dia dah melunturkan warna DCPIP tu. So maksudnya 1 mililiter asid askorbik digunakan telah digunakan untuk lunturkan DCPIP. So asid askorbik ni ialah vitamin C yang pekat dah 0.1% tu. Okay, 0.1% 1 mililiter asid askorbik digunakan lunturkan warna DCPIP. So kita gunakan DCPIP dengan kepekatan yang sama untuk jus oren pula. Jus oren ni, cuba awak bayangkan bila kita perah jus oren, apa ada kat dalam jus oren tu? Dia ada air, dia ada vitamin lain, dia vitamin dia ada dia punya serat kan. Dia ada vitamin C, dia ada serat, dia ada bahan-bahan lain yang bercampur-campur dengan jus oren tu. Tapi vitamin C dia banyak mana? Vitamin C dia mungkin sikit je kan. Mungkin dalam so yang selebihnya tu bukan vitamin C. Jadi kita nak compare lah, isi padu jus oren ni kena compare lah dengan asid askorbik ni supaya kita boleh dapat vitamin C dalam jus oren. Okay, boleh faham tak? Faham ke? Cikgu, maksudnya formula tu dia buat pecahan lah. Asid askorbik iaitu vitamin C yang dengan isi padu jus tu dia buat pecahan, lepas tu kali dengan kepekatan 0.1%. Dia pecahan. Okey, pecahan tu maksudnya apa? Kalau dalam kimia ada belajar tak M1 V1 sama dengan M2 V2? Ada? Ada. Itulah dia. Okey. Dia akan ambil formula tu M1, aduh banyaknya gangguan. M1 V1 sama dengan M2 V2 kan. Jadi M ni ialah apa? Kepekatan, betul tak? So kepekatan 0.1 dah start dah. Ya Allah. Berat kot laptop cikgu ni. M1 M sama dengan M2 V2 kan. Lepas tu M tu kita isilah kepekatan asid askorbik tu. Asid askorbik punya kepekatan ialah 0.1. Isi padu yang asid askorbik yang kita gunakan dekat dalam ni untuk lunturkan DCPIP tu katakanlah 1.0. So M darab 1.0. Ni sama dengan kepekatan kepekatan vitamin C ataupun kepekatan asid askorbik. Vitamin C dalam jus buah kita tak tahu, jadi M2 darab dengan B2 iaitu kita compare, sebenarnya compare lah, kita ambil lah pula jus oren ni, isi padu jus oren yang kita gunakan untuk melunturkan DCPIP
Contohnya 3 mililiter. Kan 3.0. Macam tu. So bila awak tukar kedudukan formula ni, okey, awak akan dapat M2 sama dengan, iaitu kepekatan vitamin C sama dengan 0.1 darab 1.0 bahagi dengan isi padu jus buah. Dapat balik formula yang cikgu ajar ni tadi. Okey, boleh? Boleh cikgu. So itulah kita guna cara ataupun kenapa ada asid ascorbic kat situ. Asid ascorbic tu apa? Sebenarnya kita nak compare dia dengan vitamin C asid ascorbic ni. Okey, cuba buat latihan tu dekat dalam muka surat 165 untuk dapatkan peratus dan kepekatan. Mana? Sebenarnya slide. Ni buah. Okey. Buah Okey, kalau dalam makmal awak rasa antara buah jambu, buah ni, limau ni dengan buah nenas, mana yang lagi tinggi vitamin C dia? Buah limau. Buah limau. Okey. So antara limau ni kadang-kadang dengan jambu, ada masa kita dapat result yang jambu batu lah, bukan jambu air tau. Jambu batu kandungan vitamin C dia tinggi juga. Boleh setanding lah dengan buah limau. Ini limau kasturi. Kalau buah oren rendah vitamin C dia. Okey, buah apple lagilah kurang. So buah jambu ni seeloknya lah kita makan untuk kuatkan kita punya antibody sekarang ni. Okey. So ini ialah contoh yang boleh kita buat dekat dalam buku Bioscore tu. Okay, isi padu larutan. Okey, yang ini jus buah ni, nampak asid ascorbic. Asid ascorbic ni sebenarnya tak payah kira pun tak apa. Kita nak compare jus limau, jus oren dengan jus nenas, bukan dengan dengan asid ascorbic tu. Okey. So okay, so kita cuma compare yang ini sahaja. Yang ini tak payah kira. Okay, untuk dapatkan bacaan tepat dalam eksperimen, biasanya kita kena buat 2 eksperimen untuk kita cari nilai purata dia. Jadi awak pun buatlah bacaan pertama, bacaan kedua kan. So bacaan pertama untuk jus limau 3.0 mililiter. Jus buah yang digunakan untuk melunturkan di CPIP 3.0. Jadi yang ini pun dapat 3.0 jugalah sebab bacaan kedua dia 3.0. Okay, so masukkan formula peratus dan juga formula kepekatan. Nanti awak kira boleh tak yang ni? Kecil sangatlah cikgu nak kira, tak cukup ruang. Boleh ni ialah jalan kerja lah ataupun laporan amali. Nanti cikgu nak awak salin ni, tulislah tajuk dia atas kertas A4. Okay, salin ataupun tulis siap-siap ni prosedur, sampai kat prosedur ni, lukis gambar ni, simpan dulu awak punya report tu. Okay, simpan dulu, bukan report lah tapi lebih kepada proposal dulu. Tapi itulah juga nanti awak punya report. Awak akan terus sambung dengan bahagian keputusan dia. Tak payah buat salin 2-3 kali prosedur ni. Okay, so simpan dulu kertas tu dalam file. Okay, kemudian yang ini satu aktiviti. Cikgu. Ya. Yang prosedur tu kena buat ayat pasif ke apa macam Tak apa. Kalau seeloknya kita jadikan dia laporan lah kan. Macam ni ayat aktif, masukkan 1 mililiter. Tapi dia tak memberatkan sangat lah pasif dengan ini. Cuma yang cara betul pasif. Cara yang betul ialah pasif.
Okay. So jom kita Ibu. mula yang ya. Nak salin sampai habis prosedur tu je kan? Untuk dua-dua eksperimen. Yep. Okay. Sebagai preparation, bila kita sampai sekolah, cikgu kata okey, hari ni kita buat eksperimen tu ataupun esok kita buat kan, macam tu. So awak dah ada report separuh siap. Okay, jadi bila kita sampai masa kita buat eksperimen, kita terus bincangkan keputusan. Awak terus masukkan keputusan awak dalam tu. Kita jawab soalan perbincangan, tuliskan kesimpulan, dah siap awak punya laporan amali. Macam tu. Faham tak? Okay, so tak adalah cerita balik ni, nanti buat balik lagi sekali penyataan masalah apa semua-semua tu, tak. Sekali tu je. Sekali ni pun sebenarnya untuk satu untuk amali, satu untuk ni lah, untuk awak punya exam. Kita tak tahu apa yang akan diuji nanti. Okay, ni satu contoh soalan multiple choice lagi. Cuba buat lagi sekali kod yang sama. Yang ni dia nak percentage. Okay. So, baca soalan sendirilah. Baca soalan sendiri. 1, 2, 3. Ini ada berapa? Tak dia dekat. Mana? Ada. Ada. Sini. Terang je. Memang susah nak dapat. Tapi susah. Dua puluh tujuh. Cepat. Nanti cikgu buat ni lah. Bagi muzik dia keluar kat awak. Kan? Suara tak keluar. Okay, lagi 10 orang. 10 orang, 9.
Oh, dah 3 minit lebih dah awak. Okay, so kita stop kat sini. Kesian pula kawan. Okay, ramai yang jawab A, ada yang jawab B, C, D. Tak ada list. Sekejap. Okay. Lama sekejap ya. Suspend pula tak keluar jawapan. Betul ke? Jawapan dia apa cikgu? Jawapan dia kalau tak silap cikgu A. Okey, cikgu takut ini senarai yang tadi. Sebabnya, sekejap view respond. Sayang pula show correct answer ni, kenapa tak boleh klik? Aish. Okey, tak apa, kejap. Kita tengok untuk yang ini, okey, apakah peratus vitamin C dalam jus tomato? Yang sama cara dia, peratus ialah darab dengan apa tadi? 0.1. 0.1 kan? Okay, so untuk peratus vitamin C kita gunakan isi padu asid ascorbic 1.0. Yang ni lah. Oh, kena tutup dulu. Sorry. 1.0 darab dengan 0.1% bahagi dengan isi padu jus tomato 2.8. Dapat berapa? Dapat tak A? Dapat A. Okay. Oops, ya Allah. Cikgu. Yap. Yang dalam formula tu kan Carbotex kan darab 0.1. Sebab tu kepekatan dia, tapi soalan tu kepekatan dia 0.2. Mana? Oh, tak apa. Yang ini kita, kalau kita ikut formula, 1.0 isi padu darab dengan 0.2. Yelah, betul. Darab dengan 0.2. So jawapan dia bukan A lah. Yang ini kena tengok kepekatan asid ascorbic. Kepekatan asid ascorbic ni ialah 0.2. So jawapan cikgu salah lah kat sini. Sebab tu. Dia akan jadi 0.2 asid ascorbic kan? Darab dengan 1.0 bahagi dengan 2.8. Yang ni dapat berapa? 0.71. 0.071. Betul. Cikgu punya jawapan salah. Cikgu jawab A. Okay. So kita kena refer ni juga, betul? Thank you. Siapa tu?
Salma. Okay, thank you Salma. Alright, so jawapan pun tak keluar. Nasib baiklah tak keluar, salah pula tu. Jadi kat sini kita kena consider kepekatan SAS Cobic. Kalau ikut formula yang tu pun memang SAS Cobic kita ambil kira dalam formula. Darabkan dengan SAS Cobic yang digunakan, isi padu dia 1.0, bahagikan dengan isi padu jus buah 2.8. So baru kita dapatkan dia punya kepekatan vitamin C dalam jus buah tu. Okay. Jaranglah guna 0.2 ni. Tapi ni kira baguslah dia tukar dekat situ. Alright, so kita yang seterusnya ialah tentang pengubah suaian diet bagi individu tertentu. So ada soalan uji minda 17 tu, terangkan mengapa kandungan vitamin C dalam jus limau nipis yang dijual di pasaraya adalah jauh lebih rendah berbanding jus limau nipis yang diperah segar. Okay, so macam mana jawab dia punya ni, awak cuba tengok soalan uji minda 17. Ini cikgu rasa macam tak masuk kan, tak ada. Okay, betul ke kandungan vitamin C dalam limau nipis dekat pasar raya adalah lebih rendah banding dengan yang diperah? Betul tak? Rasa-rasanya. Betul. Betul. Kalau betul, okay, kita bagi reason dia betul lah. Terangkan kenapa lebih rendah. Sebab apa agak-agak? Sebab dia panaskan jus tu. Sebab Proses ni lah, proses-proses untuk jus tu disimpan, dikotakkan, dia akan merosakkan. Vitamin C ni dia mudah teroksida juga. Dia contohnya lah kalau kita ada buah apple tu, kalau kita dedahkan, kita blend macam tadi dia perah kan, nampak dia perah dengan tangan, tapi kalau kita blend sebenarnya ada vitamin C yang boleh rosak. So vitamin C tu boleh berkurangan lah. Okay, tapi yang itu awak boleh jawab untuk gunakan gunakan jawapan tu untuk uji minda 17 ni. Okay, so kerana vitamin C mudah teroksida, sebab tu dia jadi lebih rendah dalam proses pengetinan dia ke. Okay, tapi kalau ada juga soalan yang bagi tahu macam kan dalam jus buah vitamin C ni kita boleh letakkan asid ascorbic sebab dia prepared vitamin C dalam makmal. So pun boleh jadi juga macam tu, kandungan vitamin C dalam jus buah yang packing tu dia lebih tinggi pun boleh jadi juga. Okay, so kita kena consider dua contoh soalan macam tu. Okay, so cikgu stop kat sini dulu sebab ini dah tajuk yang ketiga, yang lain pula. Okay, dan panjang, jadi yang ini kita sambung minggu depan. Boleh? boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, so itu saja untuk hari ini. Okay, kita jumpa next week lah. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.